Alhamdulillah, syukur banyak pada Allah Ta'ala yang menghidupkan kita pada pagi ini setelah kita dimatikan oleh Allah semalam. Kalau ikut hadis Nabi SAW, tidur ni mati. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihim nusyur. Bila kita bangun tidur, kita doa pada Allah Ta'ala, ya Allah, aku bersyukur padamu kerana kamu menghidupkan aku setelah kamu matikan aku semalam. Kata Rasulullah, bila seorang tu tidur, rohnya keluar pada tubuhnya. Kalau dia balik semula, dia hidup balik. Kalau dia tak balik, dia terus mati. Sahabat-sahabat sekalian, dunia hidup atas muka bumi ini ialah hidup untuk hidup sebenar. Kita bukan hidup di sini. Sebab tu bila Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Asr, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, semua manusia dalam rugi. Allah Ta'ala sebut, tidak sebut ya ayyuhallazina amanu, ya orang beriman, tak. Tidak sebut wahai orang kafir, tapi sebut manusia. Innal insan, manusia, kaya, miskin, ada pangkat, tak ada pangkat, apa sekalipun, lafi khusrin, kamu duduk dalam rugi. Kamu duduk dalam rugi. Setiap waktu kita duduk dalam kerugian, bukan duduk dalam keuntungan, bukan duduk dalam nikmat kebahagiaan, tak. Kamu dalam rugi, kata Allah. Semua manusia dalam kerugian. Siapa yang beritahu? Allah. Siapa Allah? Allah yang buat manusia. Dia tahu dan dia faham dan dia sangat mengetahui siapa untung, siapa rugi di sisi Allah. Lalu Allah Ta'ala setelah dia nafi semua manusia dalam rugi, illa, melainkan, bila kita mengucap syahadah, kita nafi, kemudian kita isbat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, tak ada Tuhan, tidak ada Tuhan atas dunia ni, tak ada Tuhan, illallah, melainkan Allah. Dia berbeza kalau kata-kata Allah ni Tuhan, yang lain bukan Tuhan, lain. Allah saja Tuhan, yang lain bukan Tuhan, dia tak kuat. Berbanding kata-kata semua tak ada Tuhan, melainkan dia isbat, dia kukuh, dia kuat. Allah sebut illal ladzina amanu wa amilus solihat. Yang tak rugi, kata Allah, orang beriman dan beramal soleh. Pagi ni saya nak ambil situ sikit. Sahabat-sahabat sekalian, kadang-kadang kita, bukanlah kita ni jenis baik sangat, maksudnya takwanya, imannya, wallahu alam, tetapi kadang-kadang kita rasa sedih, rasa duka cita. Kita berkawan dengan sahabat yang baik tapi tidak soleh. Kita ramai kawan yang baik, di pejabat rajin, tak konten bekerja, tapi tak semayang. Tak semayang. Dia bagus, ketua jabatan bagus, kaki tangan yang bagus, staf yang bagus, tak potong kerja, tak ambil rasuah, tidak menyeleweng, tapi tidak soleh. Kata guru saya, dia kata soleh ini ialah perumpamaan ibu kunci dengan anak kunci. Boleh jadi semua anak kunci boleh masuk tapi tak boleh buka. Boleh masuk tapi tak boleh buka. Soleh ini yang boleh buka. Isteri bagus, suami bagus, isteri hormat sangat pada suami, suami pun sayang pada isteri, tapi tak semayang, tidak bertakwa pada Allah. Dalam maksud dua, dia
Bila satu hari Nabi SAW berjalan dengan para sahabat di tengah panas, bila tengah panas, tiba-tiba mereka bertemu dengan satu pohon. Ada satu pokok yang rimbun. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan, kalau kita biasa pergi ke Mekah, umrah ke haji, kita keluar pada masjid tu panas sangat, cuaca panas sangat. Bila kita boleh berteduh, kita rasa nikmat sungguh, Masya Allah. Berlari tengah panas, berteduh bawah bayang. Sahabat ni berlari, nampak pokok, berlari berteduh bawah bayangan pokok. Boleh berteduh tengah panas ni tuan-tuan, cukup besar nikmat ni, lega. Nabi SAW tengok para sahabat berlari bawah pokok tersebut. Nabi sendiri pun duduk bawah pokok, berteduh bawah pokok tersebut. Kata Rasulullah, nikmat bayangan ini pun akan ditanya oleh Allah di akhirat. Nikmat teduh tu ditanya oleh Allah di akhirat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita, nikmat yang Tuhan bagi, kita cerita. Cerita maksudnya kita tunaikan, kita laksanakan. Allah Rabbi ya akhi, kita sayang seseorang yang kita sayang tidak habis di dunia. Kita nak kita sayang biar sampai ke akhirat. Tak ada makna suami isteri kalau sekadar untuk bahagia dunia 5-6 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kahwin 40 tahun, 50 tahun, tapi akhirnya tidak bersama di syurga Allah Ta'ala di akhirat. Maka kan itu, bila Allah Ta'ala sebut orang yang tidak rugi ialah pertama orang beriman. Kenapa orang beriman tak rugi? Dia bukan orang Muslim. Mukmin bukan Muslim. Muslim tak ada jaminan syurga. Tak ada satu hadis Nabi, tak ada satu ayat Quran ya Allah jamin syurga kepada orang Muslim. Yang ada jaminan mukmin. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang mukmin. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Satu hari Allah Taala sebut dalam Quran, dan berkatalah Arabi orang pedalaman, orang kampung Badui, mari jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, saya orang mukmin. Qul lam tu'minu, kata Allah Ta'ala, ya Muhammad, katakan kepada Badui itu, kamu belum beriman, kamu tak sampai tahap mukmin. Walakin qulu aslamna, tapi kata saya orang Islam. Saya orang Islam. Kita jumpa kawan kita, I'm Muslim. Orang kata I'm mukmin. Pasal apa? Kata Allah Ta'ala, kan walamma yadkhul imana fi qulubikum, kan iman belum menyerap dalam hati kamu. Muslim seumpama air yang kita panaskan, kita ambil teh, uncang teh kita masukkan, kita ambil gula, kita letak, kita kacau. Bila kita kacau, semua juzuk air tersebut ada teh, ada gula, seluruh juzuk air itu mukmin. Mukmin ialah seluruh juzuk tubuh kita ini mengandungi nilai-nilai keimanan kepada yang disebut sebagai asas, kita sebut sebagai rukun iman. Menyerap, bercakap sebagai orang mukmin, berfikir sebagai orang mukmin, merancang sebagai orang mukmin, bertindak sebagai orang mukmin, nak buat apa pun saya orang mukmin. Dia berfikir atas prinsip mukmin. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ambil cermin mata yang warna hijau contoh, ataupun warna apa sekalipun, tuan-tuan pakai cermin tersebut, tuan-tuan akan nampak hijau seluruhnya. Mukmin dia melihat sesuatu dari kaca mata imannya. Dia kalau dia perancang bandar ke apa, dia rancang aku nak orang mukmin.
Kalau dia kontraktor perumahan, dia kontraktor mukmin, dia mesti ambil kira ciri-ciri tanggungjawab dia sebagai kontraktor mukmin. Kalau dia peniaga, saya peniaga mukmin, ya, maknanya marilah juzuk mana pun dia akan buat sesuatu daripada perspektif mukmin. Ya. Maka kerana itu nilainya berbeza. Sebab itu Allah Ta'ala sebut orang beriman ini, ya, orang beriman semua perbuatan dia dinilai oleh Allah Ta'ala, tambah dengan amal soleh. Iman mukmin yang beramal soleh, Allah Ta'ala sebut falahum ajrun ghairu mamnun, pahala dia tak putus-putus, pahala tak putus. Ada hadis Nabi sebut iza mata ibnu adam in qata amalu illa min salas. Betul? Bila seorang manusia mati, putus hubungan dengan dunia melainkan tiga ni tak putus: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa daripada anak yang soleh. Ambil satu je, sedekah jariah, boleh putus tak? Tak putus tuan-tuan, insya-Allah tak putus. Amal soleh tidak putus. Ma min muslim yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayran aw bahimatan aw insanan illa kana lahu bihi sadaqah kama qala. Kata Nabi SAW, mana-mana orang Islam, mana muslim, mana-mana orang Islam yang tanam satu pokok, ya, dia tanam satu pokok, sama ada pokok tu benjala atau pokok yang berbatang, ya, fayakulu minhu tayran, lalu mari burung makan buah yang kita tanam daripada pokok tadi. Oh bahimah, atau binatang melata mari tupai, mari apa, macam babi ke apa ke makan. Atau insan, atau manusia, ya, illa kana lahu bihi sadaqah, melainkan semua tu dinilai pahala sedekah oleh Allah Ta'ala. Ya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, tanam pokok. Saya ni kebetulan jaga alam sekitar ni, kempen jaga tanam pokok. Orang duk fikir sedekah ni masjid. Dah, tanam pokok. Mana besar pahala? Besar belaka tuan-tuan. Semalam sikit saya sebut tentang masalah dosa. Pahala ni jangan kita ingat buat masjid, surau, berzikir, itu ma'ruf, semua orang tahu itu pahala sedekah. Tapi tanam pokok juga, berapa puluh tahun pokok. Kata Nabi, kalau kamu sedang nak tanam pokok, tiba-tiba berlaku kiamat, langit nak pecah, nak kiamat, Nabi kata teruskan tanam pokok. Dengar nak kiamat tu, jangan berlari ke masjid, ya, tak payah pegang tasbih berzikir. Pasal apa? Kan orang mukmin semua perbuatan dia adalah diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Dia senyum, dia marah, dia diam, dia apa pun, semua. Guru saya waktu mengajar kami tentang ayat surah At-Tin, bila sampai pada ayat illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun, dia kata, apakah ia kamu faham dengan ayat ini? Allah tak sebut orang beriman beramal soleh pahalanya tak putus-putus. Lalu kami jawab, pahala tak putus itu ialah pahala yang berterusan. Dia kata betul, ya. Tetapi untuk lebih faham, pergilah kamu ke tepi sungai. Kamu tengok air sungai itu mengalir. Berapa ribu tahun, berapa ratus tahun sungai itu mengalir, wallahu a'lam. Pernah tak kamu tengok satu hari tiba-tiba sungai itu putus, air dia tak mengalir? Tak pernah. Begitulah pahala orang beriman. Masya Allah. Begitulah pahala orang beriman dan beramal soleh, pahalanya tak putus-putus, ya. Masya Allah tuan-tuan sekalian. Sebab itu bila kita semayang, kita berzikir, zikir baguslah, alhamdulillah. Subhanallah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma majlis samai wal ard. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, zikir subhanallah 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 memenuhi mizan.
memenuhi neraca di hari akhirat. Bila kita ambil barang, kita timbang, letak dalam neraca. Katalah kita beli durian, ya, kita letak 3 biji durian atas satu, kita letak satu untuk timbang. Ada tak ruang kosong? Ada. Celah-celah itu ruang kosong. Antara duri itu ada ruang kosong. Banyak ruang kosong. Ya. Nabi sebut zikir subhanallah ni memenuhi ruang kosong tersebut. Kita semayang, kita puasa, kita buat baik, alhamdulillah. Ada tak ruang kosong? Ada. Semayang kita mana kosong sangat? Tak kosong lah, tapi tak 100%. Ya. Saya nak tanya, siapa yang semayang subuh tadi khusyuk 100%? Saya nak bagi hadiah kereta. Tuan ambil lah mana-mana kat depan tu. Tak ada. Tak ada seorang pun 100%. Memang ada kosong. Kadang-kadang kita semayang ni, Allah, ya, anak kunci yang hilang jumpa dalam semayang. Apa yang kita buat mempengaruhi kita, kita bawa dalam semayang. Kadang-kadang kita kata, ya Allah, teruknya aku ni, ya Allah, 5 minit nak rehat khusus untuk khusyuk pada Allah, 5 minit pun tak boleh, tuan-tuan. Ya. Apa macam mana? Ditampung oleh sahabat kita. Sebab tu perlu jamaah. Ya, kekurangan kita sahabat ditampung. Sama juga, saya nak balik pada poin besar ialah jangan kita rasa ibadah orang beriman ini hanya duduk pada ibadah. Nabi kata tanam pokok walaupun nak kiamat, teruskan buat baik. Pasal apa? Kebaikan semua tu diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat mukmin. Ya. Tuan-tuan biasa tengok cerita Doraemon. Ya. Kartun Doraemon ni dia ada poket, semua poket dia boleh buat keluar macam-macam. Itu poket Doraemon. Ya, saya beritahu isteri saya, beg tangan perempuan ni macam beg tangan Doraemon, semua ada dalam tu, beg tangan perempuan. Ya. Ya. Kadang-kadang botol air pun ada dalam tu, tuan-tuan. Jadi bila dikaitkan dengan orang baik, sahabat baik, ya, maka dia beriman dengan Allah Ta'ala, lalu dia membentuk amalan soleh. Ya. Ada orang baik, ya, tapi tak beriman dengan Allah Ta'ala. Ya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi SAW doa pada Allah Ta'ala supaya Allah beri hidayah kepada kaum yang tidak beriman sebab dia tak tahu. Kadang-kadang orang menentang, orang lawan, orang tulis, orang sebagainya, mungkin dia tak tahu. Manusia jadi musuh kepada kejahilannya. Musuh utama kita ialah kejahilan kita. Kalau kita tahu, lain. Contoh beginilah, ya, katalah contoh, ya, ada orang lalu katalah dia horn, buat kereta dia horn, buat kita orang Melayu ni horn kereta ni pun sensitif. Saya ingat waktu Presiden Mesir datang ke Malaysia, okay, turun Putrajaya, pergi ke Kuala Lumpur, ada mesyuarat siap tu, dia balik ke Mesir. Dia cerita, dia kata, beritahu dalam rakyat dia, dalam televisyen, dia kata saya baru balik pada di Malaysia. Saya turun di Kuala Lumpur, KLIA, naik kereta sampai ke Kuala Lumpur, berapa kilometer tu kan? KLIA ke KL, dia kurang dari 50, ada 50 km, dia kata 50 km. Dia kata, tuan-tuan, sepanjang saya masuk kereta sampai ke Kuala Lumpur, tidak ada sekali pun bunyi horn kereta.
Tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa duduk Mesir, orang Mesir ni tak ada break tak apa, jangan tak ada horn. Break tak ada tak apa, jangan tak ada horn. Ya. Dia memang, kita pergi Mesir, budaya dia memang suka. Kadang-kadang horn kereta ni suka. Orang Melayu tak boleh. Orang Melayu horn kereta apa? Enggak. Jadi dia rasa satu keajaiban. Datang Malaysia, naik kereta daripada Kelai, pergi Kuala Lumpur, sekali horn pun tak bunyi. Driver tak pernah bunyi horn kereta. Orang lain pun tenang. Katalah kita bawa kereta, tiba-tiba pip, kita kata, kan? Kita pun geram juga. Kita pip, oi, kan? Dia angkat tangan, kita pun angkat tangan. Akhirnya berhenti, cincin lengan, tengok bakal pak mentua. Contoh, bila kita tengok tu orang yang kita kenal tiba-tiba saja berubah. Daripada nak marah, kau, aku ingat dah mampus, rupanya hidup lagi. Itu kawan rapat tu kan, orang Melaka lah tu. Minta maaf kan, tadi tengah nak marah, tiba-tiba kawan boleh berubah. Jiwa kita ni dinipis sangat tuan-tuan. Hari ni tengah seronok, tiba-tiba baca dapat mesej WhatsApp group ni, WhatsApp yang 60-an lah, 60-an 70-an ni, pagi-pagi buka saja Al-Fatihah. Tu grup 60-an lah tu. 60-an ni kalau buka mesej tu banyak Al-Fatihah. Bila tengok Al-Fatihah, scroll tengok siapa pula yang meninggal. Tengah duk gembira, dapat satu berita, anak na'udzubillah sakit ataupun tipu musibah, terus berubah. Tengah duk sedih, dapat berita tuan dapat bonus 1 juta, cabutan bertuah BSN semalam. Tiba-tiba, maknanya itu hidup kita. Sebab tu Nabi SAW larang kita jangan pagi-pagi, jangan bersedih. Bangun pagi jangan bersedih. Buka mata, tengok luas-luas, tengok dunia luas, confident diri, yakin diri. Pasal apa? Kalau dia gembira pada awal pagi, kegembiraannya akan berterusan sampai waktu petang, insya-Allah. Tapi kalau dia start dengan sedih pagi, habis. Kata ya akhi, seorang hamba Allah datang berjumpa Nabi mengadu tentang kemiskinan, kesusahan. Ya Rasulullah, aku ni sangat miskin, tak ada apa-apa ya Rasulullah. Aku ni tak ada apa-apa ya Rasulullah. Nabi tengok dia daripada bawah, tengok ke atas. Daripada atas Nabi tengok dia ke bawah. Nabi tanya dia, 2 kaki kamu yang boleh berdiri ni berapa harganya? 2 tangan kamu yang boleh bergerak ni berapa harganya? 2 mata kamu yang boleh melihat ni berapa harganya? 2 telinga kamu yang mendengar ni berapa nilainya? Ya. Maksudnya, jangan rasa sesuatu tu hanya duit. Nikmat ini bukan duit saja. Duit bukan segala-galanya, cuma segala-galanya kena ada duit. Ya. Tapi duit bukan matlamat. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, "Hei dunia, kalau kamu nak tipu, tipulah orang lain, kamu jangan tipu aku." Ya. Orang beriman, ada berlaku satu pagi waktu subuh di Masjid Nabi Madinah. Pagi tu Nabi tengok luar biasa, jemaah ramai, penuh masjid. Setelah sembahyang subuh, Nabi SAW terus balik rumah. Rumah Nabi tak jauh daripada masjid. Para sahabat yang ramai-ramai tadi terus ikut Nabi ke rumah baginda. Lalu Nabi SAW tanya,
kamu datang pagi ni ramai-ramai ni, mungkin kan dapat berita Abu Ubaidah Ibn Abi Jarrah baru balik daripada Syam, membawa harta rampasan perang yang banyak. Kamu ramai-ramai ni mari, ramai-ramai subuh ni, boleh jadi kerana kamu dapat berita Abu Ubaidah bawa balik harta rampasan perang yang banyak. Dan kamu datang ramai-ramai ni kerana kamu hendakkan bahagian masing-masing. Betul tak? Kata sahabat, benar ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Nabi kata, wallahi la akhsha alaikumul faqra. Demi Allah, aku tak bimbang langsung kamu jadi miskin. Aku tak bimbang kamu jadi miskin. Bukan boleh miskin, bukan kita Islam nak miskin, tak, jangan faham begitu. Nabi kata, aku tak bimbang kamu jadi miskin. Yang paling aku takut sekali ialah Allah bentang pada kamu dunia seluas-luasnya. Kan biasa, tuan-tuan jangan duka cita, kita sedih bila sakit wabak berlaku. Tapi orang, kadang-kadang Tuhan uji kita kerana sayang kita. Orang sakit ni insya-Allah ingat pada Tuhan. Orang sakit biasa ingat pada Allah. Tuan-tuan tak percaya, pergi hospital, masuk wad, katim berzikir, katim Allah, 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 Allah. Tuan-tuan pergi pasar malam, yang berzikir ni kadang seorang tu, yang minta derma tu, Inna Allah wa malaikatu, itu ya. Yang lain jagung, pisang, goreng pisang. Kata kawan saya, nak tengok orang sihat, pergi pasar malam. Nak tengok orang sakit, pergi hospital. Nak tengok penjenayah orang jahat, pergi penjara. Nak tengok orang mengantuk, mari masjid. Nabi kata, aku tak bimbang kamu jadi miskin. Orang mukmin, syarat mukmin dah. Orang mukmin, dia miskin, dia susah, dia apa, kadang-kadang mendekatkan dia dengan Tuhan. Sebab tu kita kena puasa. Pasal apa kita puasa? Nak dekat, nak rasa. Sebab tu kita kena bayar zakat, supaya harta kita bukan milik aku saja. Ada orang harta orang susah, ada harta orang fakir miskin. Ya. Islam tu diimbang. Ya. Jadi bila Nabi sebut, yang aku takut pada kamu, Allah bentang dunia seluas-luasnya, lalu kamu berebut harta, berebut, akhirnya kamu saling bergaduh, saling berbalah, akhirnya kamu akan berkelahi, kamu akan bermusuh, sebagaimana berlaku pada umat-umat dulu, kata Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya akhi, ubat ketamakan manusia tak pernah habis. Ketamakan tak pernah habis. Islam datang beri hak, bagi hak, ambil. Kita boleh miliki harta, bukan macam komunis sosialis. Kita boleh miliki, tapi dalam pemilikan harta kita ada hak orang lain. Ini cantik. Ambillah. Nak berniaga lah. Ya, niaga lah. Tetapi di sebalik perniagaan itu, di sebalik harta yang kita dapat, bukan duduk pada harta saja. Sebab tu saya sikit pengalaman. Ya, tanya beberapa orang kawan-kawan yang berniaga, yang hebat, yang maju, apa rahsia? Ya, sebenar tuan-tuan, baru ni ada 1 tahun lepas, 2 tahun lepas, ada satu seminar yang dibuat menghimpunkan jutawan Muslim, jutawan Muslim yang tak, tanpa jutawan ni tak boleh masuk, bayaran pun beribu yuran dia. Ada sahabat saya cerita, seorang pemuda umur baru dalam 25-26 tahun jadi jutawan. Seorang peserta menghampiri dia,
peserta ni tidak jutawan, cuma dia masuk nak tengok apa hebatnya dalam program begini. Dia jumpa seorang sahabat, dia kata, "Akhi, pertama tanyalah, niaga maju, hebat, berjaya. Cuma saya nak tanya, apa rahsia di sebalik kejayaan kamu?" Dia kata, "Tanya rahsia, payah nak jawab. Barang rahsia mana boleh tahu kan? Tapi nak berkongsi." Dia kata, sebenar di sebalik kejayaan seseorang itu ada sesuatu yang lain. Di sebalik kejayaan seorang ada sesuatu yang lain. Di sebalik hebatnya seorang suami, kan di belakangnya ada isteri yang soleh, yang baik. Hebat seorang ayah, di belakangnya ada anak-anak dia. Hebat seorang pemimpin, kan di belakangnya ada pembantu-pembantu dia. Tuan baca kisah Umar bin Abdul Aziz, kan hebat Abdul Aziz. Hebat Umar bin Abdul Aziz kerana anaknya dan pegawai dia, pembantunya, dua orang. Bila anaknya meninggal dunia, pegawai meninggal dunia, Umar bin Abdul Aziz pun wafat. Di sebalik kehebatan seorang tu ada sesuatu. Ya. Dia kata, apa rahsia dia kejayaan? Dia kata, satu, jangan berkira dengan Allah. Jangan berkira dengan Allah Ta'ala. Ya. Maksudnya, dia kata, cuba latih. Kalau kita nak derma, bagi duit note yang paling besar yang dalam poket kita, bagi. Jangan cari yang kecil sekali. Ya. Kita nak derma ni, kita cari kecil. Akad tolak balik. 3 kali tolak. Ya. Atau sedekahlah satu jumlah yang kita tak tahu berapa. Nak pergi masjid, ada tabung duit shilling je, ambil. Sampai masjid bagi. Berapa? Tak tahu. Tapi shilling lah. Ada RM1, ambil. Berapa ringgit tak tahu. Berapa derma tak tahu. Tuan-tuan sedekah jumlah yang tak tahu, tuan-tuan dapat rezeki dengan jumlah yang tuan-tuan tak sangka. Tuan-tuan derma dengan jumlah yang tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan dapat rezeki dengan jumlah yang tuan-tuan tak pernah terfikir. Atau yang pertama tadi, yang pertama tu berat sikit lah. Kata sahabat ni, jenis juta Muslim, bagus, hebat. Macam mana, apa rahsia? Dia kata, setiap kali derma sedekah duit yang paling besar yang dalam poket. Oh, ni payah pun kan. Ya. Ada seorang kawan saya tu nak pergi, duk ingat lepas ni cerita ni lah, habis program di masjid, dia tengok kawan dia beritahu, kalau nak tahu derma duit yang paling besar yang dalam poket, dia tahu dah dalam poket dia paling besar not RM50. Ya. Sampai dekat tabung masjid ni, nak laksana ni, member beritahu nak berjaya sedekah not yang paling besar. Buka dompet tengok, ada sekeping RM100. Tengok, Allah, sudah. Iman ni mula dah. Nak bagi tak bagi. Ingat, mari mana pula 100 ni? Dia ingatkan dalam poket kita ada not yang paling besar 50. Tengok-tengok ada 100 keping. Nak bagi tak bagi, nak bagi tak bagi. Tengok member kata, kalau nak sedekah duit yang paling besar. Lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak termasuk golongan yang baik, kata Allah, melainkan kamu sedekah benda yang kamu rasa sayang. Rasa dalam hati itu sayang. Tuan-tuan bagi RM1, rasa tak? RM5 rasa tak? RM10 rasa tak? Bagi yang kita rasa, Allah sayang. Orang susah, RM1 tu besar. Orang pendapatan 4-5 ribu, RM1 tak apa. Hari ni tuan-tuan, hari raya, kita bagi RM1 budak-budak. Budak kata boleh, elah RM1 kedekut tak hidup masin. Budak sekarang RM1 ya. Kita bagi RM10. Ya.
Almarhum Tuan Guru Nikmat, ayah pada Tok Guru Ni Aziz, ayah dia yang kebetulan tok saya, ya. Satu hari dia pungut durian, dia pergi ambil durian di kebun dia, dia bawa kereta tolak, dia ambil durian penuh kereta, dia tolak bawa balik. Tengah jalan ada seorang pakcik lalu, orang kampung lah, dia panggil, mai. Dia pun ambil lah beberapa biji yang sederhana, yang kecil, dia bagi ke bawah tu, ya. Pakcik ni, terima kasih Tok Guru, terima kasih Tok Guru, terima kasih. Kawan dia pun pergi, dia panggil semula, mai. Syaitan, mari, syaitan ni, mari semula. Terkejut pakcik, kenapa pula syaitan Tok Guru ni? Letak semula, ambil yang besar-besar ni, dia bagi yang besar-besar, ya. Dia kata, syaitan mengganggu aku, suruh aku bagi yang kecil-kecil, yang tak lawa, yang tak cantik. Syaitan mempengaruhiku, letak semula, ambil yang besar ni. Satu hari saya masuk dalam rumah almarhum Tok Guru Ni Aziz. Masa tu dia masih hidup, duduk rumah dia. Masa tu dia pakai tongkat, cantik tongkat dia. Seorang pakcik orang kampung masuk pakai tongkat juga, masuk, orang tua. Dia pergi dekat dengan Tok Guru Ni Aziz. Dia kata, Tok Guru, boleh tak kita tukar tongkat? Tuan-tuannya pakcik ni, tongkat dia kayu, tak tahu kayu mana dia ambil, ya. Kayu biasa je. Nak tukar tongkat almarhum Tok Guru, masa tu Tok Guru mungkin besar, tongkat dia pun lawa, cantik lah. Saya tahu Tok Guru sayang tongkat tu. Dia kata, Tok Guru, boleh tak kita tukar tongkat kita? Sudah tuan-tuan, pakcik ni mari minta tukar tongkat. Tu kata, boleh lah, boleh. Dalam hati ni tak guna tu. boleh. Dia pun bagi tongkat dia. Dia bagi tongkat yang dia sayang, dia ambil tongkat kayu pakcik tu. Dia pusing pada saya duduk belakang dia. Dia pusing, dia kata apa dia? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Allah Ta'ala sebut, ya, kamu tidak tergolong dalam golongan yang benar-benar buat baik melainkan kamu sedekah benda yang kamu sayang. Ya akhi, kesimpulan, hidup atas muka bumi ialah hidup untuk kehidupan sebenar di akhirat. Tiket untuk masuk ke Allah, amal soleh. Yang menghalang masuk syurga Allah, dosa. Maka jaga dua perkara. Yang pertama, jaga amal soleh. Apa saja tuan-tuan buat yang mendapat pahala, buatlah. Apa-apa yang menghalang kita daripada dosa, tinggalkanlah. Mungkin kita dosa ni ada yang kita boleh tinggal, ada yang kita tak mampu nak elak, dosa-dosa kecil yang banyak yang tak boleh, ada yang kita sengaja kita bertaubat pada Allah Ta'ala. Tapi seperkara yang kita kena sedar, dosa ni bukan minum arak, bukan berzina, bukan berjudi, ya. Kadang-kadang kita buat kotor, campak kekotoran. Saya 2 hari lepas kita lancar FOG, fat, oil dan grease ni, ya. Sekarang ni tuan-tuan, cabaran besar saya dalam kementerian kita ialah isu minyak lemak yang dibuang, ya. Kadang-kadang pembetungan kita tersumbat kerana faktor tu. Orang tak rasa berdosa, campak kekotoran, campak sampah dia rasa berdosa tak? Tak rasa berdosa pun. Ada orang kata itu dosa kecil. Siapa kata dosa kecil? Tuan-tuan bayangkan kalau buang pencemaran masuk ke longkang, masuk ke sungai, kita terpaksa tutup loji air kerana pencemaran sebut. Ini bukan dosa kecil. Berapa puluh ribu yang terpaksa ada masalah air. Pasal apa? Kerana pencemaran. Dia mudah je dia cuci motor dia, cuci bersikal, cuci motor, cuci tukar minyak hitam.
Akhirnya masuk longkang masuk sungai. Kita sekarang pasang satu alat di sungai sebelum muka saut. Kita pasang satu detektor. Ya, ada sebarang pencemaran air, bau ke apa, automatik kita punya logi tutup. Muka saut akan off, tutup. Ya. Kalau tidak tuan-tuan, dan kita sedut pencemaran masuk tangki kena tutup. Kena buat pembersihan 3 hari tak ada air. Bukan dosa kecil. Sebab tu kita tengah membina kesedaran bersama. Pahala bukannya berzikir, tanam pokok, buat kebaikan, cerita kebaikan. Dosa bukan hanya berzina, minum arak, termasuk kita mencemarkan muka bumi, kita merosakkan alam dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita buat itu yang pertama. Yang kedua, di antara banyak-banyak amalan, ada amalan yang kita buat pahala sambung tak putus-putus. Buatlah tuan-tuan. Ada orang minta derma, ustaz nak buat pondok ke, nak buat rumah ke apa, bagi. Sebab apa? Fikir gini, Allah hantar dia untuk kita dapat pahala. Ni betul ke dia minta derma buat masjid ni? Kalau dia tipu, dosa dia. Kita sedekah dapat pahala dah. Kalau dia bohong, dia tanggung di akhirat. Kita dapat pahala dengan apa kita beri. Dan semoga semua yang kita buat ini, kita termasuk di kalangan golongan yang tidak rugi di dunia. Jadi pekerja baik, staf yang baik, pegawai yang baik, pekerja yang baik, di pejabat, tidak potong kerja, semayang, jaga aurat, jaga amal kita. Pahala kita dapat, nikmat ketenangan kita dapat, hidup kita dengan keluarga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Dan akhirnya sedekahlah. Ya, tiap-tiap hari saya sebut 3 perkara tak boleh tinggal. Pertama, jangan tinggal sedekah setiap hari, walaupun sikit. Online je tuan-tuan sekarang, sedekahlah. Jangan tinggal sedekah. Yang kedua, jangan tinggal baca Quran setiap hari. Disiplin diri. Setiap kali buka handphone pagi-pagi, buka Quran dulu. Jangan buka yang lain dulu, buka Quran dulu. Baca Quran dulu, semuka 2 muka baca, barulah tengok WhatsApp, bacalah tengok yang lain. Yang ketiga, setiap hari kita kena berusaha untuk menambahkan ilmu yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kuliah, bukalah sekejap kuliah mana-mana, ya, online banyak sekali. Mudah-mudahan amalan tu dapat kita jadi bekalan kita, negara kita. Doa ya, mudah-mudahan Allah Taala pelihara. Semalam WHO keluar kenyataan kebimbangan terhadap COVID ni, sebab momentumnya sebenarnya masih lagi naik. Negara kita je menurun. Banyak negara, China lockdown balik, Saudi baru ni buka sekejap, lockdown semula, Australia minggu lepas dah buka, lockdown balik. Kita doa pada Allah Ta'ala, kita jaga peraturan, jaga disiplin. Mudah-mudahan negara kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu alam. Semoga ada kebaikan bersama. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ta'abbal khair wa barakatuh. Wassalatu wassalamu fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma barik fi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.